Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan dengan menerangkan apa itu kaedah penyelidikan. Itu sudah maklum bahawa kaedah penyelidikan ini menggunakan pendekatan teori makro dan teori sosiologi. Di mana ia menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif. Di sini kita dapat lihat kedua perbezaan, di mana kuantiti adalah bercorak data yang berangka, data yang mempunyai statistik yang boleh dikira, dan dengan hal tersebut kita dapat mengira mean, median, mood, peratusan, sisihan piawas, skor Z, skor T, varian dan lain-lain lagi. Di mana dalam metodologi pula penyelidikan ini adalah satu pendekatan untuk menangani masalah, di mana penyelidikan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di sekitar kita. Kaedah kajian ini digunakan untuk mengambil semua objektif, semua data-data ke arah mencapai objektif kajian. Pendekatan kualitatif adalah lebih teratur. Kita dapat lihat ia juga kurang jelas dan berbentuk corak linear, serta rancangan yang dinyatakan dan dipacu oleh hasil. Sebilangan besar responden mungkin termasuk dalam skor kajian. Konsep asas pendekatan kualitatif ini berbentuk kualiti. Ia bersifat lebih menumpukan kepada makna subjek yang dipelajari. Tiada data yang berangka dan diberi keutamaan. Ia lebih kepada santai, terbuka, berorientasi serta kurang berstruktur. Beberapa responden merupakan sebahagian besar daripada sampel kajian ini. Pada slide ketiga saya akan menerangkan tentang metode penyelidikan ilmiah. Metodologi kualitatif ini adalah pendekatan yang menghasilkan data yang boleh kita perhatikan. Ia mengikut tradisi menentukan di dalam sains menurut leksi 2007. Amalan ini terutamanya memerhatikan orang persekitaran semula jadi mereka untuk berinteraksi dengan mereka menggunakan perkataan dan bahasa mereka sendiri. Menurut Crick and Miller pada tahun 1986, kajian kes seperti sejenis metodologi pendekatan kualitatif ini yang digunakan dalam kajian menggunakan penyiasatan bersistem unit seperti peristiwa atau program yang disambungkan di tempat-tempat, masa dan sambungan tertentu menurut Nana pada tahun 2005. Ketiga pula ialah kajian tersebut dijalankan untuk mempelajari lebih lanjut dalam kaedah mentaksir keadaan dan memperolehi pemahaman. Menurut Criswell pada tahun 1998. Rekod data memilih lokasi individu yang melakukan persampalan bertujuan untuk mengumpul data dan menyimpan data. Pada pendekatan kualitatif pula digunakan untuk menyelidik dan memberi tumpuan kepada analisis data. Menurut Nana pada tahun 2005, Chehua pada tahun 2006, Franciswell pada tahun 2007. Penyiasatan ini digunakan sebagai mempunyai pembuli ubah yang bernilai dilakukan secara eksperimen, secara statistik. Ujian statistik ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan perkara yang berkaitan dengan pembuli ubah dari dalam penyelidikan. Kedua, untuk
menilai sama ada instrumen yang digunakan boleh diterima pakai. Ujian hipotesis konvensional pada awalnya dilakukan. Ujian ini memerlukan penilaian di antara satu sama lain, kelinearan dan juga kenormalan berkait dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Kemudian ia disiasat kembali menggunakan ujian korelasi personal dengan data yang dipaparkan dengan berkeadaan skala sebagai skala selang. Okey, bersambung kepada slide 5, di mana saya akan menerangkan tentang kepentingan dan perbezaan di dalam penyelidikan ilmiah. Kaedah kualitatif bertujuan untuk menanyakan sampel populasi yang sedang dikaji. Ia merupakan satu siri dalam bentuk soalan untuk memperolehi data. Selalunya kajian dan tinjauan ini memfokuskan kepada pendapat, keutamaan, kesihatan dan tingkah laku orang lain yang mungkin akan diperhatikan. Kedudukan atau permintaan halus mungkin diperlukan bergantung kepada topik yang akan dibincangkan. Yang kedua ialah kajian ini melibatkan tentang menanyakan sampel populasi yang sedang dikaji. Satu siri soalan untuk memperolehi data. Selalunya soalan kajian ini memfokuskan pada pendapat, keutamaan dan kesihatan serta tingkah laku orang lain yang mungkin akan diperhatikan. Melalui kedudukan dan permintaan halus mungkin diperlukan bergantung kepada topik yang akan dibincangkan. Manakala yang ketiga, pendekatan kajian ini juga lebih sesuai, bertujuan untuk mempelajari beberapa banyak yang boleh mengatasi tentang populasi, sampel atau tinjauan yang mempunyai pembuluh ubah dan terhad. Ciri-ciri populasi ini dipertimbangkan merujuk sampel yang digunakan. Ini adalah penting supaya segala kesimpulan tentang populasi yang diperiksa secara keseluruhan daripada data tersebut dapat dihasilkan oleh sampel data kecil yang boleh dibuat. Maknanya di sini ia bertindak sebagai pemboleh ubah dalam suatu kajian yang digunakan. Wabarakatuh dan sejahtera. Saya Irfan bin Muhammad, nombor metrik 282935. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan kaedah kuantitatif. Yang pertama digunakan adalah penyelidikan tinjauan. Tinjauan bermaksud sampel yang dipilih dalam untuk mengumpulkan maklumat. Selalunya pandangan, keutamaan, kesihatan tingkah laku individu lain mungkin tidak sebagai topik bagi kajian tinjauan. Ia juga sebab untuk mengumpul data dari segi kumpulan yang besar tentang pendapat, kebenaran, tingkah laku dan juga sikap penduduk umum. Kajian mempelajari berapa banyak yang boleh didapati oleh populasi sampel atau tinjauan yang memenuhi sebilangan kecil pemberi ubah, teknik kajian dan juga sesuai untuk jadikan gambaran dari segi populasi yang lebih kecil. Yang kedua, persampelan. Persampelan memerlukan pengambilan sampel yang mewakili keseluruhan populasi atau konstitusi. Selain daripada populasi digunakan untuk mencipta sampel, reproduksi persampelan, sampel boleh menggambarkan populasi lengkap dengan tepat. Sampel atau sepanjang yang pilih untuk jawatan harus memenuhi beberapa keperluan dan mempunyai kaitan dengan masalah sama ada secara langsung atau tidak langsung. Persampelan kemungkinan ataupun bukan kemungkinan adalah bentuk teknik persampelan yang secara rawak, sistematik, sampel serentak ataupun sampel kelompok. Sampel kuantas, sampel bola saji dan sampel perkhidmat adalah semua jenis persampelan, bukan kebangkalian. Apabila populasi itu dibagi kepada unit, setiap satunya mempunyai ciri populasi, persampelan kelompok digunakan. Sampel kelompok akan dibentuk dan memilih secara rawak berasal di bawah unit yang telah dipilih secara rawak. Kaedah ketiga dalam kuantitatif adalah eksperimen. Sahaja eksperimen saintifik dipilih secara rawak untuk jadikan sebagai ujian. Kumpulan eksperimen menjalani rawatan dan hasilnya dinilai berbanding dengan kumpulan kawalan yang tidak menjalani rawatan.
kerana mungkin suka untuk mencari kumpulan kawalan yang mudah dipadankan dari segi faktor penting seperti umur, jantina, pendapatan, grade kerja dan lain-lain. Pendidikan eksperimen yang benar kadang-kadang mustahil terjadikan sebagai di dunia yang sebenar, manakala sampel rawat lebih baik dari segi kehadiran kumpulannya. Okey, seterusnya akan menerangkan berkaitan dengan kaedah kualitatif. Salah satunya adalah soal sidik. Perbezaan soal sidik yang merupakan pendekatan kuantitatif mereka bentuk soal sidik kemudian boleh digunakan untuk menyokong rumusan kajian secara kualitatif. Kajian dengan teknik kuantitatif boleh menjana pendapatan yang kajian yang sah dan boleh percayai. Ini disebabkan oleh fakta bahawa menggunakan nombor yang merupakan hasil analisis penggunaan pendekatan kuantitatif ini mungkin menunjukkan kesahan yang lebih ketara. Strategi open-ended, closed-ended dan contingency equation akan digunakan dalam pembinaan soal sidik. Soal sidik ini juga memiliki dua bahagian, iaitu bahagian pertama bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil responden. Manakala bahagian kedua termasuk soalan skala Likert yang direka untuk mengukur betapa penting dan persepsi setiap komponen yang ada sekarang. Selain itu menggunakan soal sidik, dipercepatkan proses maklumat untuk pendidik. Kaedah yang kedua iaitu kaedah pematian. Pematian langsung juga dikenali sebagai pematian peserta dan pemerhatian tidak langsung juga dikenali sebagai pematian peserta. Ialah dua kategori di mana teknik pematian jatuh. Bentuk pematian langsung ini memerlukan pematian mengira bilangan pelajar dan bilik darjah. Biasanya kaedah tidak perlu bercakap dengan orang ramai. Teknik pematian berasaskan penyertaan daripada kajian kehidupan masyarakat atau antropologi. Untuk memahami sepenuhnya masalah yang berkaitan dengan komuniti, pendidik kerap melibatkan kumpulan yang ingin mereka siasat. Teknik yang terakhir atau kaedah terakhir dari segi kualitatif ialah temu bual. Maklumat juga dikenali terus kepada pihak yang pilih menggunakan pendekatan temu bual selain soal sidik. Menggunakan teknik temu bual, kita mungkin belajar tentang masa seseorang, sifat dan butiran penting lain. Prosedur ini digunakan untuk mereka yang kekurangan masa atau pengetahuan yang tidak diperlukan untuk menjawab soal sidik dengan secukupnya. Oleh kerana mereka mengambil masa banyak membenarkan interaksi yang meluas dan responden, temu bual secara muka mungkin merupakan cara yang lebih mahal untuk mengumpul data. Cara terbaik untuk bertanya soalan terbuka mendapatkan jawapan yang mendalam dari responden adalah melalui temu bual berstruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Muslim, Tunggal Nombor Metrik 2750077. Saya akan meneruskan sesi perbincangan mengenai dua kajian penyelidikan berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif. Pertama, terdapat beberapa ketidakselarasan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Fikirkan tentang kuantitatif dan saintifik yang menggunakan hasil yang berjaya, eksperimen dan analisis berangka dan statistik. Manakala penyelidikan kualitatif menggunakan alat seperti taksiran, penerangan, penyiasatan lapangan, analisis sejarah, kajian kes, data desain dan triangulasi data. Yang kedua, perbincangan mengenai bersama boleh ubah kepercayaan dan hipotesis, operasi, konsep operasi, kesahan dan makna juga digunakan dalam penyelidikan kuantitatif. Pengertian triangulasi serta isi pemahaman perkembangan fenomena dan konteks digunakan dalam pendekatan kualitatif. Perspektif bidang kajian pengkaji berbeza-beza yang merupakan perkara seterusnya bidang yang lebih menekankan kaedah kuantitatif. Ketiga, perbincangan mengenai bidang akademik antropologi, masyarakat linguistik, sosiologi dan sejarah menggunakan metodologi kualitatif dengan lebih kerap. Objektif teknik kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis, mewujudkan fakta, mengenal pasti perbezaan, menjelaskan berkaitan, meramalkan tingkah laku dan menerangkan kejadian secara kuantitatif. Prosedur ini dikenali sebagai prosedur kuantitatif cuba mengumpul data berbeza dengan teknik kualitatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan, melengkapkan idea, meningkatkan pengetahuan, menerangkan fakta, menerangkan kejadian semula jadi dan meluahkan pengalaman secara lisan. Saya teruskan sesi perbincangan dengan perkara keempat, memandangkan variasi dari sudut reka bentuk kajian, kaedah kuantitatif termasuk soal selidik, temu bual berstruktur, pemerhatian berstruktur dan eksperimen kuasa. Contoh kaedah kualitatif termasuk pemerhatian peserta, temu bual, tidak berstruktur, penyimpanan rekod, bahan rujukan dan kajian kes.
Sampel berstrata, sampel besar, teknik persampelan, kebarangkalian, pemilihan sampel rawak dan kumpulan sampel kawalan semuanya digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Kelima, sampel kecil bukan kebarangkalian telah dipilih dengan objektif tertentu menggunakan pendekatan kualitatif dan ia dipilih berdasarkan kajian penyelidik. Teknik kuantitatif berbanding dengan teknik kualitatif lebih baik dalam menghasilkan sesuatu yang boleh digunakan merentas konteks yang berbeza. Terakhir sekali dalam sesi perbincangan ini adalah teknik kuantitatif mengumpul maklumat menggunakan kuantiti, nombor, ukuran, statistik. Ini mewakili perbezaan data. Manakala kaedah kualitatif pula menekankan data daripada temu buas, rakaman, pemerhatian, nota perspektif, nota lisan dan sumber dokumentasi. Dari sudut analisis data, kaedah kuantitatif menggunakan analisis induktif dan statistik kepada data. Manakala analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan kaedah yang meluas, mendalam dan peribadi. Kaedah kuantitatif menggunakan skala dan lebih formal, tepat, teratur dan praktikal. Ini mencerminkan variasi dalam format instrumen yang digunakan untuk menghasilkan data. Sebaliknya adalah benar dalam pendekatan kualitatif.